5 sebab kenapa sayur kita tak cantik dan tak berbuah lebat macam kat ladang orang lain. Tonton video ni. Disclaimer atau penafian. Video ini adalah untuk mereka yang sering tertanya kenapa pokok mereka tak secantik pokok yang orang lain tanam. Mungkin kawan-kawan dia tanam dekat ladang. Jadi video ini juga bukan untuk merendah-rendahkan ilmu ataupun cara orang lain, tetapi hanya untuk menjawab persoalan yang sering saya dapat, kenapa pokok mereka tak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Ramli. Kita jumpa lagi dalam channel Ikazlan, channel yang memberikan info tanaman dan resipi masakan yang insyaAllah terbaik untuk anda. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum, saya mohon subscribe untuk kita sama-sama membantu membina channel ni supaya kami lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten yang menarik insyaAllah untuk anda. Dalam tempoh kita menanam secara hobi dekat rumah kan, kadang-kadang kita dapat pokok kita ni tak cantik, tak berbuah dengan baik, tak berbuah dengan lebat sebagaimana kita tengok pokok-pokok yang ada dekat ladang ataupun dekat kebun-kebun sayur. Kenapa? Kadang-kadang kita dah cuba berusaha untuk bagi hasil yang baik, yang cantik pada pokok kita, tapi masih tak berjaya. Kenapa? Kat sini saya dah gariskan 5 sebab kenapa boleh berlaku perkara macam tu. Sebenarnya banyak lagi punca-punca, tapi saya rasa 5 ni antara yang paling utama lah kenapa kita gagal untuk dapatkan pokok dan buah yang cantik dekat rumah kita. Jadi harap tonton sampai habis video ni. Jadi sebab yang pertama, memahami keperluan tumbuhan. Jadi petani ataupun saya biasa sebut sebagai usahawan tani ni sentiasa belajar, sentiasa berusaha bagaimana untuk bertani dengan baik. Kerana mereka memerlukan hasil yang baik, sebab itu adalah punca pendapatan mereka. Jadi mereka perlu tahu apa nak guna baja, nak guna baja apa pada masa yang sesuai. Kemudian mereka sentiasa ada grup WhatsApp, mereka ada grup Facebook, mereka ada mentor yang penting untuk bertanya kan sekiranya ada masalah. Tetapi pada penanam-penanam yang secara hobi, mereka menanam berdasarkan pengalaman mereka. Betul, macam usahawan tani ni pun memang banyak daripada pengalaman, tapi pengalaman mereka berkembang. Mereka sentiasa ingat kesalahan-kesalahan yang dah lepas kan. Mungkin musim satu mereka gagal, mereka tahu apa puncanya. Jadi mereka sentiasa mencari solution bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tu. Jadi pada penanam-penanam secara hobi ni, mereka juga sebenarnya menanam daripada pengalaman yang tidak berkembang. Maksud saya dah ada kesalahan yang lepas, tetapi masih tak dapat solution yang baik bagaimana untuk atasi masalah-masalah tersebut. Kemudian kebanyakannya kurang mentor ataupun cikgu lah kan, untuk bertanya kan kenapa dan bagaimana untuk atasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian biasanya kita tanam ni untuk cantik kat mata, untuk makan sendiri kan. Jadi kadang-kadang hasil tu kurang pun kadang kita tak sedar. Sebab yang kedua adalah jadual kerja yang sangat berbeza. Usahawan tani dia mempunyai jadual kerja ataupun rutin kerja yang sangat padat, yang mana mereka ataupun sangat ketat lah, yang mana mereka sentiasa perlu meracun, membaja ataupun membuang tunas air dan membelai pokok kan setiap hari. Dia orang tak boleh skip walaupun 2 kali. Kenapa saya kata 2 kali? Sebab mungkin sekali boleh dimaafkan lah, tapi kalau 2 kali berturut-turut, insya-Allah pokok mereka akan jahanam. Jadi kalau mereka skip ataupun mereka tak lakukan tugas ataupun rutin kerja mereka 2 kali berturut-turut, dia akan bagi efek pada kesihatan pokok dan pada hasil ladang lah. Jadi kebanyakan usahawan tani ni dia orang
bekerja sepenuh masa lah dekat ladang. Jadi dia orang dapat memberi perhatian yang lebih pada pokok. Dia ibarat macam ni tau, kalau kita fokus makan, kita akan jadi gemuk. Kalau kita fokus pada tumbuhan, kita akan dapat hasil yang banyak, insya-Allah. Jadi pada yang penanam-penanam hobi ni pula, biasanya kita tak ikut jadual lah kan. Kadang kita tak baja pada umur yang sepatutnya, pada masa yang sesuai, pada masa yang sepatutnya. Kadang kita siram tak siram lah, macam bini saya tu. Tak, saya ngajin. Kadang kita skip meracun, maksud saya mungkin kalau kat rumah kita meracun organik lah kan. Kadang-kadang kita buat sendiri tu, yang pakai bawang putih, bawang apa tu kan. Dia kadang kita bukannya untuk seminggu sekali, kadang itu mungkin seminggu 3 kali kan. Kadang kita buat seminggu sekali je. Jadi serangga-serangga tu, perosak tu dia boleh berkembang biak lah, yang boleh memusnahkan pokok kita. Jadi itu juga antara punca lah kenapa pokok kita tak macam pokok dekat ladang. Sebab ketiga adalah modal yang besar ataupun berbelanja untuk tumbuhan. Usahawan tani ni sentiasa mengeluarkan dan perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk keperluan tumbuhan. Mereka memerlukan beli baja, mereka memerlukan untuk beli racun, beli folia, bayar air, bayar elektrik kan, dan pekerja lah kalau ada. Sebab mereka perlu untuk mengeluarkan belanja macam ni. Jadi kalau mereka kedekut untuk keluarkan belanja, beli baja, beli racun kan, orang kata berdikit-dikit nak membeli kan. Jadi kebiasaannya hasil tu kurang memuaskan lah kan. Dan juga bergantung pada sistem yang mereka pakai lah. Jadi macam saya kalau dekat fertigasi kan, dekat kebun saya tu, kadang-kadang saya boleh sampai satu musim belanja kebun saja 3,000 kan. Mungkin bergantung pada keluasan kebun lah, ada yang lebih lagi, ada yang sampai 5,000 satu musim. Mana yang sikit tu boleh jadi 2,000 satu musim. Terpaksa keluarkan belanja untuk dapatkan hasil yang baik. Jadi bagi yang penanam cara hobi ni pula, biasanya kita ni kurang berbelanja untuk pokok kan. Kita kurang untuk membeli baju yang baik, kita kurang untuk membeli racun yang baik atau racun organik yang baik. Kadang-kadang kita pilih-pilih yang murah aja kan berbanding kualiti. Biasanya memang mahal tak semestinya berkualiti, tapi dari segi pertanian bagi saya lah, biasanya yang mahal ni agak berkualiti lah. Orang panggil barang kayangan. Istilah-istilah yang baru lah saya tengok. Saya punya sibu-sibu semua disebut barang-barang kayangan. Tapi kalau kita pandai guna barang yang murah, tepat cara penggunaan, insya-Allah hasil tu boleh jadi baik. Jadi mereka perlu tahu macam mana untuk pulihkan pokok, nak bagi racun apa, penyakit apa yang mereka tak boleh pulih kan. Macam virus mosaic yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit macam tu merebak satu kebun. Mereka perlu tahu dan faham. Ibarat macam kita, kalau kita ada bela kambing sakit, kita bagilah ubat kambing. Kalau kita sakit, kita tahu macam pening, kita nak makan Panadol dan sebagainya. Tapi kalau pokok sakit, kita perlu tahu macam mana untuk pulihkan pokok dan ubat yang sesuai untuk pokok. Bagi penanam secara hobi ni pula, memang ramai yang cuba untuk fahami dan ambil tahu kenapa pokok dia orang jadi macam tu, kenapa kerinting, kenapa biasa kerinting lah. Kenapa pokok jadi penyakit macam ni, kenapa tak berbuah lebat, kenapa banyak binatang dekat pokok, banyak serangga dekat pokok dia kan. Tapi mereka kurang tempat untuk bertanya kan, sebab tak ada mentor, tak ada grup WhatsApp pertanian kan. Dan ada juga kan, ataupun tak ramai juga yang berusaha keras ataupun berusaha sedaya upaya untuk memahami punca masalah pokok tersebut. Dan sebab yang terakhir, sebab yang kelima adalah pemilihan benih dan media tanaman. Biasanya usahawan tani ni kebanyakannya lah, majoriti dia, mereka akan gunakan benih-benih yang berkualiti tinggi untuk dapatkan hasil yang baik lah. Biasa benih-benih macam ni memang mahal lah. Dalam satu paket tu sampai 30 lebih, ada yang 70 lebih, ada yang beratus satu tin. Mereka akan gunakan benih-benih yang berkualiti ni untuk dapat hasil yang baik, sebab benih-benih ni adalah benih-benih yang terpilih. Yang keduanya adalah media tanaman diambil berat. Contoh macam fertigasi, guna sabut kan. Sabut tersebut dirawat dan dipulihkan dengan cara yang betul lah.
Contoh kalau kita dah guna musim ni, musim depan sabut tersebut perlu rawat, perlu dibaik pulih, sebab itu adalah rumah pada akar kan. Pada yang tanah pula semua memang biasanya pH tanah diambil berat, diambil tahulah kandungan-kandungan dalam tanah, semua dia orang ambil tahu supaya dapat memberikan yang terbaik untuk akar dan pokok. Bagi penanam secara hobi pula biasanya kurang faham lah bagaimana untuk pilih benih yang baik dan berkualiti. Kadang-kadang kita pun guna benih-benih yang murah, yang biasa jual kat kedai yang murah biasa kan. Nak tengok packaging macam mana, syarikat yang kita boleh percaya. Kadang-kadang memang benih tersebut hidup juga, kita boleh tumbuh, boleh berbuah kan, tapi ada kemungkinan juga benih yang kita pakai tu dia tak dapat hasilkan buah yang baik. Mungkin senang dapat penyakit dan sebagainya, walaupun kita dah usaha keras untuk suburkan pokok, tapi sebab benih kita salah pilih ataupun variety kita salah pilih, jadi dia juga menyumbang kepada pokok yang tak sihat dan kekurangan hasil. Kemudian kadang-kadang kita tak guna media yang sesuai. Kadang kita beli kat kedai, kita beli tanah, oh ni tanah ni baik ni, kata-kata industri ke ataupun siapa-siapalah kita beli tanah kan. Kita pun terus tanam je, sedangkan kita tak tahu tanah tersebut perlu apa ataupun sesuai tak kita terus tanam, pH tanah tersebut kan. Jadi kadang-kadang kita juga recycle tanah yang kita dah guna. Macam musim lepas kita dah pokok dah ni, kita dah tanam, kita dah guna, kemudian kita gembur-gembur, kita tanam balik, kita tak rawat tanah tersebut. Tanah tu mungkin dah kekurangan nutrien, kadang tanah tersebut dah masam atau pH dia terlalu rendah. Jadi itu semua menyumbang kepada kesuburan pokok. So itu saja perkongsian saya 5 sebab kenapa pokok kita tak cantik ataupun pokok sayur kita tak berbuah macam dekat ladang. Jadi saya cuba menjawab soalan-soalan yang biasa saya dapat daripada makcik-makcik, pakcik-pakcik, kawan-kawan kan. Kadang-kadang dia tanya, kenapa pokok kau macam ni, pokok aku tanam tak cantik. Padahal kadang-kadang dia beli benih juga dengan kita kan, benih yang sama kita pakai, tapi hasil dia tak sama. Memang tak sama kebanyakannya lah, kecuali kalau kita cara menanam secara hobi tapi kita ada ilmu yang cukup, kita rajin, kita ada ilmu yang cukup, insya-Allah ramai juga yang berjaya tanam secara hobi, pokok dia cantik dan sebagainya, sebab mereka faham faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Okey, saya pun syuting malam, syuting macam artis pula. Ambil video ni malam ni, sebenarnya dah pukul 12.30 saya ni jadi mungkin ada bahasa yang mulut saya tak terbuka untuk bercakap kan. Saya minta maaf banyak. Jadi kita mohon subscribe channel Kazlan ni supaya berkembang dengan lebih baik dan kami dapat bersemangat untuk bagi konten yang baik untuk anda, bagi info tanaman dan resipi yang insya-Allah berguna untuk orang. Jadi kalau ada cadangan atau komen-komen mengenai video-video kami sebelum ni, tolong bagi komen dekat bawah untuk kami kenal pasti apa kelemahan-kelemahan dalam video-video kami, apa yang perlu kami perbaiki. Semoga bermanfaat untuk kami dan kami dapat tingkatkan kualiti konten kami untuk anda semua. Okey, itu saja. Assalamualaikum, selamat malam, jangan lupa subscribe.